Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan sesi PDBR kita untuk bab yang kedua, iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan lagi, okey, iaitu berkaitan dengan teknologi pengeluaran makanan. Okey, di akhir pembelajaran murid boleh buat apa? Yang pertama, berkomunikasi mengenai cara meningkatkan sumber, kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Dan yang kedua, menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Kita dah bincang itu hari kitar nitrogen, nutrien bagi tumbuhan dan nutrien bagi manusia. So hari ini kita sambung untuk subtopik 2.4. Okey, apa itu teknologi pengeluaran makanan? Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Okay. Dalam meningkatkan makanan tu, ada beberapa langkah yang diambil. Okay. Dalam teknologi pengeluaran makanan. Yang pertama, meningkatkan kualiti makanan. Yang kedua, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Yang ketiga, menghasilkan dan menggunakan bakar yang bermutu. Dan yang keempat, menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Okay, ada 4 langkah yang digunakan untuk menambah makanan bagi keperluan manusia. Okey, cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Yang pertama, penggunaan bakar yang bermutu. Penggunaan teknologi moden. Pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Penyelidikan dan pembangunan. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Dan pengurusan tanah yang cekap. Okey, huraian dia sekejap kita akan bincang. Okay, ini ada beberapa langkah meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okay, yang pertama kita bincang penggunaan bakar yang bermutu. Apa itu bakar? Penggunaan bakar yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan dan meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Kita nak mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Sumber makanan ni kita pelbagaikan, banyak jenis. Banyakkan jenis lagi sumber makanan yang lain. Kemudian meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti. Makin banyak makanan lah. Okey, bakar tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperoleh melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik, teknologi mutagenesis. Senang tengok macam durian. Hari-hari dah ada lah ni, tak ada musim. No, orang mengandung pun kalut nak makan durian. Tak kalut lah. Pergi pasal malam ada. Langkawi tak ada pokok durian pun dah ada buah durian. Okey, ciri-ciri bakar yang bermutu: cepat tumbuh dan matang, hasil yang banyak, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah, rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangan perosak dan cuaca melampau. Ni bakar-bakar yang bermutu. Bakar tu pun dia maksudnya benih yang bermutu. Bila tanam cepat tumbuh, cepat matang, maksudnya cepat boleh tuai hasil. Bila ada hasil banyak pula tu. Okey. Lepas tu hasil dia bermutu, maksudnya sangat-sangat berkualiti. Nak jaga mudah, kos pun tak tinggi nak jaga. Bila penyakit pun tak berapa nak kena. Serangga perosak pun tak kacau. Tu ciri-ciri bakar yang bermutu. Contohnya kelapa sawit Tenera, berbuah lebat, mempunyai sirung yang tebal. Sirung ni sirung dia. Ini sirung dia. Serabut yang tebal, sabut pun tebal juga. Tempurung yang nipis. Ni tempurung ni nipis ya.
dan kandungan minyak yang tinggi. Jadi kalau tengok, ni sirong yang ni. Sabut pun yang ni. Ni banyak minyak ni. Tapi tempurung yang tak berapa nak digunakan tu nipis. Ni tempurung dia. Hitam bulat ni. Dan kandungan minyak dia tinggi sebab bila sabut dia tebal, sirong dia tebal, boleh menghasilkan minyak yang banyak. Belimbing bintang mas berwarna kuning keemasan, manis dan rangup. Buah dia besar, merasa pun manis, rangup pun rangup tak lembik. Betik Exotica bersaiz besar, isi yang manis. Dalam isi manis, isi besar pula untuk makan puas, bermutu. Lembu Mafriwal, susu banyak dan sesuai untuk hidup di kawasan beriklim tropika. Beriklim macam kita lah, panas dan hujan. Biasanya lembu susu ni dibela di kawasan yang sejuk, tapi lembu Mafriwal ni boleh dibela di kawasan yang beriklim macam kita. Bakar ni bagus, dia tahan dengan cuaca setempat. Ayam akar putra. Okey, yang ni ayam daging dia jenis membesar dengan cepat. Okey, daging dia ada tekstur dan menyerupai ayam kampung. Bentuk macam ayam kampung tapi membesar dengan cepat. Daging dia pun sedap. Ayam akar putra. Okey, seterusnya penggunaan teknologi moden. Teknologi moden diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So kalau nak bagi cepat siap banyak makanan, kita kena guna teknologi moden, ataupun nak meningkatkan lagi kualiti dia. Teknologi moden tu penting. Kalau guna teknologi klasik ataupun tradisional, dia kualiti dia tak berapa nak tinggi, dan kuantiti pun tak boleh nak siapkan dalam tempoh yang banyak. Tak boleh siapkan banyak dalam tempoh yang singkat lah. So sebab kita keperluan ni makin bertambah. Okay, contoh dia mesin pengisar dan mesin pengisi cecair mempercepat dan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Mesin pengisar, dulu nak kena parut sendiri, nak kena hancur sendiri, lah ni guna mesin tu nak isi cecair. Ni macam contoh gambar ni, dia isi air jus dalam botol sat. Kalau dulu nak kena tuang dalam jug, nak dapat 10 botol pun lenguh tangan. Dan ni guna mesin, sat saja boleh isi 100,000 botol sehari. Okey, pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada bakal tanaman dan haiwan ternakan. Dia klonkan bakar-bakar yang bagus tu. Okey, kemudian dia akan menambah kualiti pada tanaman. Contoh macam doyang kahwin semua tu kan, dia klonkan bakar-bakar tu supaya kekalkan ciri baik. Ni kambing biri-biri yang diklonkan. Okey, penggunaan jentera, traktor, mesin padi, jentolak, jentuai. Okey, cepatkan proses penanaman dan pemungkutan hasil tanaman. Okey, bila kita guna mesin-mesin yang seperti ni, bermaksud dia akan permudahkan kerja kita. Nak sama ada nak tanam ke, nak pungut ke. Kalau dulu nak kena tampi padi, dekat 3 minggu, 4 minggu baru boleh dapat hasil beras tu. Dan ni sehari dia boleh ambil sepetak ataupun 10 petak dengan gunakan mesin padi, hantar pergi kilang, terus dia proses hasilkan beras. Dulu jenuh menampi, jenuh mengetuk. Kalau orang dulu tanya tuk, tak tahulah. Zaman-zaman kita tak ada dah, padi pun tak ada dah, semua beli Vietnam punya kan. Okey, bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Dia ada ubah atau kita panggil GMO, genetic modification organism tu, untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Dulu terung ataupun
tomato kecil-kecil, dan ni dia besar. Dia besar, kualiti dia bertambah. Dan bila dia besar pun, pokok dia boleh menghasilkan buah yang banyak. So, itu menambahkan kuantiti makanan. Nah, yang terbaru sekarang ni dekat Kedah pun ada penggunaan drone dalam proses persemburan pesticide ataupun racun serangga dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Dulu nak kena tabuk racun sepetak padi pun memakan masa sehari. Dan ni setengah jam, bayar 300, drone tu dia akan tabuk atau sembuk racun ke seluruh tanaman. So masa pun sihat, kerja pun tak banyak, orang pun tak letih. Hanya orang yang bawa mesin drone ni saja guna controller dia. Setengah jam siap. Satu tapak padi tu, satu tapak tanaman tu boleh disiapkan dengan tempoh yang sangat singkat dan sangat menjimatkan tenaga kerja. Okey, kalau tenaga kerja nak guna ramai orang, duit lagi banyak nak kena keluar. Kalau guna drone, bayar dekat tukang kontrol drone ni 300, beli baja, selesai masalah. Okey, itu penggunaan drone. Okey, selain pada tu, cara untuk meningkatkan kualiti, kita juga bagi pendidikan dan bimbingan kepada petani. Okey, beberapa agensi atau institusi memberi pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Okey, kita ada pejabat pertanian, kita ada MADA, kita ada farmer, okey, Mardi dan sebagainya yang menguruskan petani-petani ni untuk meningkatkan pengetahuan dia. Kadang-kadang petani ni memang dah cukup hebat dalam penanaman, tapi pengetahuan dalam bak racun tak berapa pandai. Dalam bidang pengairan untuk tanaman pun tak berapa nak cekap, jadi tak jadi hasil yang banyak. Bila nak jadi hasil yang banyak, dalam bak baja, bak racun, bak pengairan dan bak tanah tu sendiri, jadi sekarang bidang-bidang yang terlibat macam farmer semua ni akan bagi bimbingan kepada petani. Okey, penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Contoh senang, dulu padi tanam setahun sekali, dan ni setahun 3 kali dah boleh tuai. So bila 3 kali boleh tuai, dia akan meningkatkan kuantiti makanan kepada 3 kali ganda, sesuai dengan manusia yang semakin ramai. Faham meningkatkan kualiti. Dulu padi mudah kena serangan penyakit, sekarang ni benih padi yang ditanam lebih tahan penyakit dan lebih tahan cuaca, sama dengan pokok-pokok lain lah, dan juga binatang-binatang yang lain. Okay. Selain itu, ada beberapa universiti di Malaysia turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Kaji kan, dia kaji macam mana nak jaga telur supaya tahan lama, buah supaya lebih besar, tahan cuaca, tahan penyakit dan sebagainya. Ada universiti yang buat, UPM, USM, ada juga banyak universiti lah, bukan satu lah, banyak lah yang ada bidang pendidikan dalam bahagian pertanian ni. So bila pendidikan dijalankan, kualiti makanan pun bertambah baik, kuantiti pun semakin bertambah. Okey, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oleh sebab keluasan tanah pertanian dan kawasan perairan yang sesuai adalah terhad, penggunaan tanah dan kawasan perairan perlu dilaksanakan secara optimum untuk meningkatkan hasil pertanian dan perniagaan. Kawasan tanah pertanian tak banyak ataupun terhad lah, tak cukup. Bila tak cukup, apa yang perlu buat, kita kena gunakan secara optimum. Walaupun kecil, tapi sekecil-kecil tu kita guna bagi penuh kawasan. Boleh tanam sebanyak mana tumbuhan yang boleh. So bila boleh tanam sebanyak-banyak mana yang boleh sesuai dengan keluasan itu, jadi hasilnya pun bertambah. Bila hasil bertambah,
cukuplah makanan untuk dibekalkan. Dulu banyak tanaman tapi dia lalang lagi banyak pada tanaman. Sekarang ni penuhkan tanah tu dengan tanaman berbanding tumbuhan yang tidak perlu. Okey. Cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan perairan ni macam mana? Mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan sesuai bagi aktiviti pertanian atau peternakan. Tanah-tanah terbiar. Ada tanah tapi tak ada buat apa, dijadikan kawasan peternakan atau pertanian. Menyuburkan kawasan tandus. Ada kawasan yang tak sesuai tanam tapi mereka boleh ada baja-baja tertentu atau jenis tanah tertentu digemburkan di kawasan tanah yang tandus tu, tanah yang tak sesuai tu, supaya tanah tu jadi subur. Ataupun mengusahakan kolam pelombongan. Ada kolam pelombong-lombong yang lama-lama yang tak digunakan, dibelah ikan air tawar. Aktiviti aquakultur. Macam yang berlaku di Selama, banyak bukan Selama, di kawasan Bukit Merah. Dia sekarang ni dia jadi aktiviti penternakan ikan arowana ataupun ikan kelisa. Dulu situ banyaknya adalah kawasan lombong. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut menjadi kawasan sesuai bagi aktiviti aquakultur marin. Ni boleh tampak sendiri di Tuba bila dia menternak ikan kerapu hybrid. Cumanya masalah rasuah yang merosakkan sistem tu tak kisahlah. Cuma yang nak kata apa, kawasan tanah paya yang ada air laut yang boleh dibanjiri dengan air laut tu, so dia boleh buka supaya senang untuk buat proses penternakan ikan. Tu yang satu lagi yang chalet yang boleh mancing kan dekat selat tu salah satu aktiviti aquaculture juga. Bela ikan macam-macam kat situ dan boleh menggunakan tanah paya yang terbiar. Membina empangan dan tali air untuk tanaman pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Sekarang ni Kedah dah buat satu lagi empangan di kawasan Gajah Putih, daerah Sik kan, untuk kawasan air tanaman pertanian. Sebelum ni di Bris, dibina empangan untuk padi di kawasan Penang. So itu cara dia, sebab kita ada banyak sungai, daripada membazir saja air itu ke laut, baik diempang, disimpan air untuk kegunaan pertanian. Seterusnya pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan pelbagai pendekatan untuk apa? Mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Bila cekap tanah ni akan subur. Pengurusan dia cekap, tanah akan subur. Kualiti tanaman pun bertambah. Dalam masa yang sama, kuantiti hasil tanaman pun bertambah. Ini melibatkan pengurusan lah. Kalau tanah tu tak cekap diurus, pokok jadi kurus, hasil pun kurang. Cara dia, penggiliran tanaman. Tahun pertama mungkin boleh tanam pokok tomato. Selepas hasil tuaian tu habis tahun yang pertama, tahun kedua boleh tanam pokok sawi pula ataupun kubis. Ni kubis ni. Habis pokok kubis, tahun yang ketiga tanam balik pokok terung. Dah habis pokok terung tahun yang ketiga, tanam semula pokok tomato. So dia kita dah bincang dalam kitar nitrogen. Jadi kesuburan tanah itu dikekalkan sebab adanya penggiliran tanaman. Tanaman campuran, campur tumbuhan-tumbuhan dalam satu kawasan tanah. Ada tanam sawi, kangkung, kubis, ni kubis Cina yang warna purple, salad dalam satu kawasan tanah. Jadi meningkatkan juga kesuburan tanah. Penanaman teres. Ni kalau kita tengok di kawasan yang menanam teh, so tanah akan dapat disuburkan dengan penanaman teres. Baik, seterusnya penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Sebab serangga ni
memang makanan dia makan pokok-pokok kan. Tapi untuk menjaga kualiti dia, kita kena hapuskan lah setengah perosak. Sebab perosak ni dia akan mengurangkan kuantiti, dalam masa sama dia akan merosakkan kualiti tanaman kita. Pokok akan mudah rosak. Bila mudah rosak, buah tak dia jadilah sebab kekurangan nutrien nanti. Okey, jadi penggunaan racun serangga sangat penting. Okey, racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Okey, biasanya guna pelbagai jenis racun lah. Okey, nak kawal populasi perosak tanaman ni. Kalau terlalu banyak, hasil pun tak ada nanti. Terlalu banyak perosak lah, hasil pun tak ada. Jadi cerita dia kena guna racun serangga. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan. Kesan dia akan mencemarkan alam sekitar. Perosak tanaman lebih berdaya tahan. Maksudnya bila perosak tu dia tak mati, dia akan lebih kuat lagi. Nak kena racun lebih kuat lagi kan. Okay. Membunuh cacing tanah. Secara tidak langsung dia akan membunuh cacing-cacing tanah yang membantu penyuburan tanah. Dan mikroorganisma berfaedah, okay, bakteria ke apa yang berkaitan dekat tanah tu, termasuk bakteria pengikat nitrogen akan mati. Bila mati, dia akan menyebabkan tanah tu tidak subur. Okay. Dan mencemarkan juga tanah dan hasil pertanian. So kalau kita makan tumbuhan tanaman-tanaman ni pun, tanaman dicemari dengan racun-racun. Setiap hari kita pun sakit. Badan kita pun jadi tak kuat sebab makanan kita banyak benda yang beracun. Okey. Kaedah yang boleh membantu pengurangan penggunaan racun serangga ni dengan kawalan biologi. Cuba tengok. Selain penggunaan racun perosak, kawalan biologi merupakan kaedah mengaplikasikan interaksi antar organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisme yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Tengok, boleh belah burung hantu untuk tangkap tikus. Boleh banyakkan kumbang tanah untuk makan serangga yang makan daun. Tapi ingat, kumbang ni pun dia jenis makan daun juga kan. Okey. Okey. Kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Kelebihan dia lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan, okey, dan lebih murah. Bila guna kaedah ni, tak kurang pencemaran lah. Bila kurang pencemaran, dia tidak merosakkan kesihatan organisma lain. Yang rosak hanya perosak tumbuhan tu. Dan bila perosak tumbuhan tu kena makan, jadi dia tak ada lah isu perosak tumbuhan berdaya tahan dan lebih murah. Tapi kelemahan dia, masa lebih panjang. Sebab takkan burung hantu tu nak makan 100 ekor tikus sehari kan. So dia makan sekor dan beranak lagi tikus lain. Masa lebih panjang. Sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup. Kita tak nak ramal dia tu payah. Okey. Kena ada perancangan dan pengurusan lebih teliti dan berkesan. Dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Bila pemangsa jadi lebih banyak sebab dia duduk makan mangsa tu kan. Tapi depa pula jadi lebih banyak. Bila lebih banyak, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem. So tidak bagus jugalah. Dari sudut situlah satu sudut yang bermasalah bila gunakan kelemahan kawalan biologi berbanding guna racun serangga tadi. Dan kalau digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cepelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cepelai aktif pada waktu siang, manakala tikus aktif pada waktu malam. Tengah tidur baru dia aktif. Tak ada guna. Tikus lena, dia pula duk main. Last sekali, tikus tak ada apa. Tikus pun pandai dah, cerdik. Tak keluar waktu siang, jadi mereka pun boleh makan waktu malam. So cepelai pula tak ada nak makan waktu siang sebab tikus semua pakat lena. Okey, apa yang masalah dia? Cepelai ni pula beralih pada burung, pergi makan burung dan telur penyu sebagai makanan.
punca tu nak suruh makan tikus, tapi tikus lena lebih cari burung dan telur penyung sebagai sumber makanan dia. Okey, tu perbincangan kita untuk bab ni lah. So kita boleh tengok pasal apa kita nak jaga penggunaan teknologi moden ni untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan, dan juga kita nak bincang macam mana penggunaan teknologi makanan ni akan menambahkan lagi kuantiti dan kualiti makanan. Okey, diharap kamu boleh faham apa yang dibincangkan, dan diharapkan kamu boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian lah. So kalau ada apa-apa masalah boleh bertanya nanti dalam grup, dan juga kita akan adakan sesi soal jawab untuk lebih memahami lagi apa yang dibincangkan hari ini. Baik, dengan itu saya tamatkan kelas hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan lepas ni boleh tanya, dan kamu akan buat modul untuk lebih memahami apa yang dibincangkan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.